untuk sama-sama berkongsi sedikit berhubung dengan ajaran sesat ni. Di mana yang saudara moderator cakap tadi, memang banyak ajaran sesat yang ada di Malaysia dikesan sejak tahun 1960-an lagi. Banyak. Saya tak perlulah pergi satu persatu. Tetapi apa yang penting saya boleh kongsikan adalah ciri-ciri ajaran-ajaran sesat ini yang membawa kepada isu-isu keselamatan sampai berbunuhan, merompak, menganggap darah orang lain halal sebagainya. So yang pertama ciri-ciri ajaran sesat ni kan adalah mereka mengeksploitasi dari aspek kewangan. Kita tengok banyak kumpulan-kumpulan yang seperti Tuan Harun sebagainya ni banyak mengeksploitasi isu kewangan. Yang kedua, mereka akan cuba untuk membentuk personality cult untuk mendapat kuasa, pengaruh dan juga kekuatan. Dan yang ketiga, mereka mengeksploitasi wanita. Ini banyak. Kalau kita tengok dulu Arkam, Ayah Pin pun sama, Tuan Harun pun sama. So banyak mengeksploitasi tiga ini untuk mendapatkan sokongan bagi membentuk sebuah kumpulan ataupun gerakan bagi mengancam keselamatan negara. Dan kalau kita tengok kumpulan-kumpulan yang muncul sejak 1960-an tu sehinggalah penghujung 1990, kebanyakan kumpulan-kumpulan adalah bersifat localized. Dia tempatan. Dia tidak ada hubung dengan grup-grup kumpulan pengganas antarabangsa yang bergerak di peringkat antarabangsa. Tapi lepas tahun 1990-an, pertengahan tahun 1980-an, ada banyak kumpulan-kumpulan yang muncul yang mempunyai kaitan dengan kumpulan-kumpulan ataupun fahaman-fahaman yang dibawa daripada luar, tuan-tuan. Salah satunya kumpulan yang paling aktif dulu, tuan-tuan, adalah kumpulan militan Malaysia ataupun KMM dan kumpulan Jemaah Samiah Darul Islam. Itu yang wujud pada 1980-an, tengah 80-an, sehinggalah kita membuat operasi besar-besaran pada tahun 2001. Kita buat tangkapan. Dan kalau kita lihat dari segi fahaman yang dibawa oleh grup-grup ni adalah satu fahamannya bertentangan. Tadi pun Datuk Sri ada bercakap, kita di Malaysia ni kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Dari segi mazhabnya kita berpegang pada mazhab Syafi'i, tapi kita meraihkan mazhab-mazhab lain. Sama ada Maliki ke, Hambali ke, kita meraihkan dia orang. Yang kedua, dari segi akidah kita berpegang pada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang kedua. Dan yang seterusnya dari segi Sufi ni, pendekatan Sufi kita pegang pada Junaid Al-Baghdadi, dan segi-segi tasawuf Imam Al-Ghazali. Ini 4 ciri-ciri yang ada kepada ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang di Malaysia lah. Bukan saja di Malaysia, majoriti pada umat Islam di satu dunia, tuan-tuan, 95% inilah pegangan yang kita berpegang kuat. Dan mana fahaman-fahaman yang bertentangan dengan yang saya katakan tadi, inilah yang menyebabkan wujudnya ciri-ciri ataupun kumpulan-kumpulan pengganas yang kita kesan. Yang pertama ciri, ya tuan-tuan, kumpulan-kumpulan pengganas yang ada kaitan dengan ajaran sesat ni, mereka menolak demokrasi. Demokrasi dan perlembagaan dianggap syirik, tuan-tuan, dalam konteks negara lah. Yang kedua, mereka menolak ijma' dan qiyas. Mereka tolak. Dan mereka melabelkan negara Malaysia ni lah negara sekular. Kononnya kita tidak mengamalkan undang-undang Islam. Jadi mana-mana pihak polis, kerajaan, mufti, hakim, ketua agama, tuanku, sultan sebagainya, raja-raja, dianggap menyokong kerajaan turut. Darah kita halal, tuan-tuan. Yang ketiga, yang seterusnya, tuan-tuan, mereka melabelkan golongan orang bukan Islam dalam Malaysia ni kafir harbi. Darah mereka halal. Sebab tu harta mereka boleh dirompak, mereka boleh dibunuh. Seterusnya mereka ni banyak, tuan-tuan, banyak mengeksploitasi isu-isu bid'ah ni. Tadi pun Datuk Sri ada mention sebentar lalu, ada satu fahaman yang dekat Malaysia dah aktif sejak dulu lagi. Mereka ni, bagi mereka tak ada bid'ah. Bid'ah ni mereka masuk neraka lah. Tak ada bid'ah dolalah, tak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah masuk neraka semua, kan? Jadi benda-benda ni yang dimainkan untuk menjustifikasikan tindakan mereka untuk mengambil tindakan keganasan. Dan mereka ni menolak mazhab. Katanya tak perlu mazhab.
Kan? So kita ni yang kita pegang Syafi'i ni, dan kita ni pun sesat, tuan-tuan. Dan inilah tuan-tuan ciri-ciri yang menyebabkan wujudnya kumpulan-kumpulan yang ada yang kita telah tangkap. Dan kebanyakan fahaman-fahaman ini dibawa oleh pendakwah lah, kononnya pendakwah daripada luar. Contohnya dalam kumpulan Jemaah Islamiyah yang bawa masuk fahaman ini ke Malaysia pada 1985 adalah Abu Bakar Bashir, pemimpin kumpulan Jemaah Islamiyah yang sekarang ada kat Indonesia, pernah ditangkap, dipenjarakan. Tu dia ni yang bawa masuk, berkampung di Ulu Serting, Negeri Sembilan. Fahaman ni tuan-tuan daripada awal dikesan, yang saya katakan ciri-ciri tadi tu, yang suka mengkafirkan kita, melabelkan kita ni ahli bid'ah, kan, tolak mazhab. Mereka ni dah berkembang sejak 1985. Tetapi pihak berkuasa agama dan juga pihak polis sendiri, kita beranggapan fahaman ni okey, hanya berbeza di benda-benda furuk. Kita biarkan mereka berkembang. Sehingga 1985 sehinggalah tahun 2001, bila kita buat operasi besar-besaran ke atas kumpulan Jemaah Islamiyah, kita tangkap mereka, barulah kita tahu inilah kumpulan yang sepatutnya kita pentras dari awal lagi, tapi kita biarkan menyebabkan mereka melancarkan serangan-serangan ganas di Malaysia. Mereka pernah rompak bank, mereka pernah bunuh Adun, member parlimen, Joe Fernandez, mereka bom kuil Hindu di Pudu. Banyak lagi yang dibuat yang kita tak tahu. Kita hanya dapat kesan pada tahun 2001. Sebab tu saya selalu tekankan, kalau dulu banyak saya buat dalam operasi kata kumpulan-kumpulan pengganas ataupun kumpulan militer, tuan, saya minta Jabatan Agama bertindak dengan tegas, jangan takut. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan, majoriti daripada negeri-negeri kita ni dah ada dah dengan jelas mengatakan, kalau kita dalam konteks Ahli Sunnah wal Jamaah, kita berpegang pada Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Tapi ada grup-grup yang tertentu sekarang secara open melabelkan kita ni yang memegang pada aliran ni sebagai grup sesat. Kita ni masuk neraka dan kita tak ambil sebarang tindakan. Inilah betapa pentingnya tuan-tuan peranan penguatkuasaan Jabatan Agama. Sebab tu kalau saya dulu waktu saya buat counter-terrorism, saya memberi kerjasama sepenuhnya kepada mana-mana jabatan agama untuk bantuan kita. Mungkin waktu kita buat subuhan, kalau ada ancaman sebagainya, tuan-tuan. Bagi saya kita dah jelas di Malaysia ni dengan telah jelas, telah termaktub dalam kita punya fatwa dan sebagainya yang saya katakan tadi, tidak boleh dipertikaikan lagi. Beberapa sebulan lepas tuan-tuan, ada sebuah negeri di pantai timur lah mengambil tindakan kepada seorang kononnya lah pendakwah daripada Syria, Muhammad Kauli, tak silap je, Muhid Kauli. Dia ni melabelkan kita ni penggambar bid'ah, darah kita halal, tapi dibiarkan mengajar, dia kahwin dengan orang tempatan lah, kan? Baru ni baru dia ambil tindakan. Elemen-elemen inilah yang sepatutnya dipantau oleh Jabatan Agama dan insya-Allah dengan bantuan pihak polis agar kita dapat mengambil tindakan awal. Kita tidak mau ajaran ini berkembang, kan. Mungkin sekarang ni dia tak pergi berceramah secara fizikal, dia buat online. Kalau dulu tuan-tuan, kumpulan-kumpulan yang Jemaah Islamiyah ni, yang mana yang ada PR ni tuan, semua saya buat permohonan kepada KLN, batalkan PR dia orang, hantar dia orang balik. Itu semua diusir balik tu, kan. Ini pun sama. Kalau ada sebarang kononnya pendakwah asing ni lah yang membawa ajaran-ajaran yang bertentangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita perlu tegas. Tidak ada lagi ruang yang perlu kita bagi pada mereka untuk mereka menyebarkan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita bawa, tuan. Kalau dulu tuan-tuan senang, kita ada ISA, bukan saya nak minta ISA itu dibawa kembali, tak tuan-tuan. Sebab tu orang tanya banyak, waktu saya bagi syarahan, orang tanya, Datuk, kenapa Datuk tak ambil tindakan? Kalau dulu ada ISA tuan-tuan, memang mudah untuk kita mengambil tindakan. Sebarang gerakan yang mengancam keselamatan negara kita boleh tangkap. Termasuklah gurum Syiah lah, apa saja tuan-tuan. Isu-isu perkauman macam sekarang ni, kalau dulu ada ISA memang cepat kita boleh ambil tindakan. Tapi lepas saya dimansuhkan,
So semua ni tuan-tuan kita menghadapi sedikit kesukaran kerana tidak ada pun tercatat dalam so semua ni kaitan dengan isu-isu agama yang kita boleh ambil tindakan. Itulah kekangan yang kita ada. Kalau kita tengok Singapura masih ada ISA lagi, Brunei masih ada ISA lagi, kan? Sebab mereka faham dalam keadaan tertentu tuan-tuan kita perlu undang-undang ini untuk memastikan kita di Malaysia ni lah dari menangani ajaran sesat ke isu perkauman. Tuan-tuan lihat sajalah isu 3R. Kita bolehlah buka kertas siasatan, bawa ke mahkamah, makan masa tuan-tuan, tapi impak dia kurang tuan-tuan. Mungkin pergi dekat mahkamah pun, mungkin hakim jatuh hukum serendah yang mungkin lah. Impak tak ada tuan-tuan. Kalau dulu ada ISA, cakap benda-benda yang mengancam keselamatan, kita akan tangkap. 60 hari duduk dengan kita suruh siasat je. Mungkin dalam itu pun kita dah pulih-pulihkan. Itu dah jadi sejarah lah, kita tolak tepi. Tapi sekarang ni dengan ancaman yang baru ni, kita perlu kerjasama yang mantap antara pihak polis dengan jabatan agama, pejabat mufti tuan. Dan kita harap pejabat agama macam sekarang ni tangan kita agak terikat. Polis kita tak boleh nak campur sangat dalam isu ajaran sesat ni, kecuali mereka merentasi garisan keselamatan. Katakan dia nak buat serangan, nak lancar, nak guling kerajaan, itu baru kita boleh ambil tindakan. Tapi sebelum itu, di peringkat penyebaran ni tuan-tuan, jabatan agama kena peka dan tegas, jangan takut. Macam saya katakan tadi dah ada jelas dalam kita punya fatwa sebagainya berhubung dengan ajaran sesat ni. Memang jelas, memang clear tuan-tuan. Cuma apa yang kita kurang adalah tindakan daripada pihak kita, sama ada pihak polis ataupun pihak jabatan agama. Saya kata insya-Allah kalau dengan gabungan ini kita akan dapat menangani isu ajaran sesat ni dengan lebih tuntas ni.